Dokutun. Hai, mari bersama saya Elisa, kita menjejaki 12 pelukis kartun dan komik Perak yang telah berjaya. Untuk episod kali ini, kita akan bersama dengan kartunis Umbut. Kartunis Umbut pernah berkarya di majalah Ujang, Geli Hati, Jenaka, Batu Api, Mato-Mato dan banyak lagi. Malah beliau pernah menerbitkan majalah sendiri bertajuk Umbut. Ayo kita ke Taman Tasik Permaisuri Kuala Lumpur untuk bersama dengan kartunis kelahiran Batu Kurau Perak ini. Jom! Saya melukis kartun bermula daripada usia saya 16 tahun. Waktu itu saya cuma untuk suka-suka menghiburkan hati adik-beradik saya, abang-abang saya dan adik-adik saya. Jadi di situlah bermulanya hasrat saya untuk menjadi seorang kartunis. Kerana itulah saya telah menghubungi beberapa orang kartunis melalui surat dan bertanya bagaimana nak menjadi kartunis dalam majalah. Daripada beberapa orang itu, hanya seorang saja yang membalas dan memberi respon terhadap hasrat saya untuk menjadi kartunis, Wak Sarawak. Dan dari situlah bermulanya saya belajar berkartun dengan lebih serius melalui surat-surat. Setiap kali saya bertanya sesuatu, mengambil masa beberapa minggu jugalah untuk mendapat balasan surat daripada beliau, dan beliau menerangkan cara melukis kartun yang betul. Selepas saya mendapat surat daripada Wak Sarawak itu, saya memang rasa teruja dan seronok lah, kerana harapan saya untuk menjadi seorang kartunis akan tercapai, mungkin akan tercapai juga. Beberapa tahun jugalah saya berutus surat, saya mengambil keputusan untuk ke Kuala Lumpur. Untuk menjadi seorang kartunis ini susah sebenarnya. Saya mengambil beberapa tahun juga untuk hasil karya saya tersebut masuk di dalam majalah-majalah. Selepas saya bertemu Wak Sarawak di Kuala Lumpur sewaktu itu, beliau bertugas di majalah Jenaka Rama. Dia pun menerangkan dengan lebih dalam lagi tentang dunia kartun. Dan saya sebenarnya aku dengan setiap apa yang diperkatakan oleh beliau, yang kalau untuk menjadi kartunis ni kita mesti kena banyak belajar. Di samping saya berjumpa beliau, saya juga berjumpa dengan beberapa kartunis lain lagi, beberapa majalah seperti majalah Geli Hati, Gila-Gila, Batu Api. Tapi kadang-kadang apa yang kita inginkan, apa yang kita hajat, apa yang kita cita-citakan itu sebenarnya amat payah untuk kita kecapi. Pada waktu itu majalah Gila-Gila ada membuat bengkel kartun pada setiap hari Sabtu yang dikelolakan oleh Allahyarham Pak Jab. Dan dari situ saya menambah ilmu berkartun dan datang ke pejabat Gila-Gila pada setiap hari Sabtu untuk belajar berkartun. Sebenarnya bila kita hendak sesuatu ataupun untuk mencapai kejayaan, mestinya kita ada mentor untuk berjaya, dan kita kena belajar sebenarnya. Dan ilmu yang diperoleh daripada arwah Pak Jab itu saya pergunakan sepenuhnya dalam menghasilkan karya-karya saya. Dalam tempoh belajar itu, saya menghasilkan begitu banyak karya-karya untuk dihantar kepada setiap majalah yang ada di negara kita ini, seperti majalah Gila-Gila, Batu Api, Geli Hati, Jenaka Rama, Gelagat. Saya teringat hasil karya pertama saya siar di dalam ruangan Tajam Batu pada tahun 1989. Waktu itu saya sebenarnya sudah kembali ke kampung kerana ada rasa kecewa kerana tidak dapat menjadi kartunis tetap di majalah. Hasil karya saya
mula banyak tersiar di majalah-majalah pada tahun 90-an selepas saya kembali ke kampung. Dari kampung saya menghasilkan karya dan menghantar ke beberapa majalah lah, dan banyak juga tersiar di majalah Jenaka Rama, di majalah Lihati, dan mungkin ada beberapa kartun juga tersiar di majalah Gelagat. Hasrat saya untuk menjadi kartunis memang banyak halangan, kerana mungkin atas ketidakmampuan saya menghasilkan karya-karya yang bermutu, dan mungkin juga kartun saya tak berapa menarik perhatian pihak editor. Dan pada tahun 1994 saya datang sekali lagi ke Kuala Lumpur. Tujuan saya pada kali itu memang benar-benar untuk cuba menjadi seorang kartunis di majalah. Sampai di Kuala Lumpur, saya ke majalah Gelihati, dan salah seorang kartunis menyarankan saya ke sebuah penerbitan baru, iaitu majalah Gaduh-Gaduh, berpejabat di Taman Setiawangsa. Alhamdulillah, pada tahun 1994 juga saya diterima menjadi kartunis dalam majalah Gaduh-Gaduh. Selama 6 bulan saya berkartun, menghasilkan karya, saya terasa amat kerdil lah dalam dunia kartun ni. Memang saya akur dan saya hampir berputus asa kerana cabaran untuk menjadi seorang kartunis ini begitu berat sebenarnya. Mungkin kerana kesabaran saya, akhirnya kartun-kartun saya mula diterima dan tersiar di dalam majalah Gaduh-Gaduh. Bayangkan selama 3-4 bulan dalam majalah Gaduh-Gaduh, karya saya tidak disiarkan, dan saya dalam proses belajar untuk berkartun sebenarnya. Dan editor sendiri pernah berkata kepada saya, kalau engkau tak serius dalam berkartun ni, baik kau balik kampung menoreh getah lah. Mungkin itu lebih sesuai dengan kamu, dia kata. Dan dari situ sebenarnya saya menguatkan tekad untuk lebih mendalami ilmu berkartun. Alhamdulillah, selepas bertekad dan terus belajar daripada beberapa kartunis yang lebih senior pada saya, akhirnya karya saya keluar juga dalam majalah dan juga di dalam surat khabar watan waktu itu. Banyak pengalaman ini yang membuatkan saya rasa sedih. Bukan sedih kerana apa, kerana banyak rakan-rakan yang membantu kerjaya saya dalam membina tapak saya dan dunia kartun. Saya cuba bangkit dalam industri, dan saya banyak juga dalam diam saya menghasilkan karya untuk majalah humor. Waktu itu saya memang memerlukan duit kerana gaji saya sebagai kartunis itu tak berapa lumayan lah. Dan dari situlah saya menghasilkan karya-karya yang tanpa dialog. Itu pun saya belajar daripada beberapa senior juga bagaimana menghasilkan karya-karya tanpa dialog. Sebenarnya ramai juga kartunis yang menjadi guru-guru saya. Saya tidak mau menyebut nama-nama mereka, tapi setiap mereka itu banyak membantu kerjaya saya. Beberapa tahun selepas saya berjaya menjadi kartunis, mungkin sampai masanya dunia negara kita mengalami kemelesetan ekonomi, dan syarikat tempat saya bekerja, iaitu majalah Gaduh-Gaduh, juga ditutup penerbitannya. Sebenarnya waktu itu saya beruntung jugalah kerana majalah-majalah kartun masih banyak lagi diterbitkan, dan selepas majalah Gaduh-Gaduh ditutup, saya memberanikan diri menghantar karya saya ke majalah Ujang, dan alhamdulillah setelah beberapa kali mencuba, karya-karya banyak di-reject. Akhirnya saya diterima menjadi penyumbang tetap untuk majalah Ujang. Dari majalah Ujang itulah sebenarnya saya membina nama, dan nama saya ditukar menjadi kartunis Umbut. Menurut editor majalah Ujang pada itu nama saya diberikan sebenarnya mungkin kerana sesuai dengan perwatakan saya, dan saya tanpa membangkang menerima sahaja nama yang diberikan itu,
dan beberapa tahun juga lah saya menghasilkan karya dalam majalah Ujang. Selepas beberapa tahun menghasilkan karya di majalah Ujang itu, saya mendapat tawaran untuk menghasilkan majalah lain, majalah yang menggunakan nama saya sendiri, majalah Umbut. Alhamdulillah, walaupun nama saya bukan kartunis yang popular, tapi saya dapat menghasilkan sendiri majalah dengan nama kartunis, nama saya sendirilah, itu majalah Umbut. Dan sebenarnya majalah itu saya hanya sempat bersama majalah Umbut tu selama beberapa keluaran saja, disebabkan ada beberapa masalah yang menghalang saya terus untuk menghasilkan karya saya di dalam majalah tersebut. Akhirnya saya berhenti dan cuba ke penerbitan majalah lain seperti majalah Tuan-Tuan, majalah Mato-Mato. Dalam pada menghasilkan majalah Mato-Mato itu, menghasilkan karya untuk majalah Mato-Mato, saya juga mula belajar menulis, dan hasil tulisan saya, artikel-artikel saya disiarkan dalam akhbar Buletin Utama. Selepas saya tidak lagi menghasilkan karya-karya dalam majalah, tapi saya meneruskan perjuangan saya dan menjadi wartawan sambilan di akhbar Buletin Rakyat selama beberapa tahun jugalah. Saya sebenarnya bukan meninggalkan terus dunia kartun. Dari pengalaman saya lah dalam bidang kartun, dan saya pun sudah boleh menulis, menghasilkan artikel-artikel untuk penerbitan akhbar. Ada beberapa perkara lagi yang perlu saya tunaikan lah. Salah satunya adalah untuk menerbitkan sebuah buku tip untuk berkartun. Dari situ saya menulis sedikit demi sedikit lah. Alhamdulillah, tahun 2006 buku teknik melukis kartun dan komik berjaya diterbitkan oleh PTS. Alhamdulillah, buku yang saya hasilkan itu mendapat sambutan yang sangat menggalakkan. Tahun-tahun tersebutlah saya terus stop menghasilkan karya dan melukis kartun, dan saya lebih menumpukan kepada penulisan. Ada beberapa buku jugalah yang saya hasilkan selain pada teknik melukis. Jadi saya selama beberapa tahun jugalah saya hanya menumpukan kerjaya saya dalam bidang wartawan. 2013 dan dalam tahun 2013 saya membuka akaun Facebook dan mula berkarya untuk tontonan sahabat-sahabat rakan-rakan Facebook saya, dan saya menumpukan pada cerita yang pernah saya hasilkan sewaktu saya dalam majalah Ujang dahulu, iaitu Aziz dan Mak Aziz. Sebenarnya saya seronok jugalah menghasilkan karya-karya secara percuma di Facebook kan, kerana respon daripada pembaca pun masih ada lah, banyak yang suka kisah dua beranak yang hanya berkisah di kebun getah. Jadi harapan saya masih tinggi jugalah untuk menghasilkan karya-karya untuk pembaca. Akan tiba saatnya saya menghasilkan koleksi-koleksi saya yang telah saya hasilkan dalam Facebook. Dalam kerjaya kartun ini sebenarnya banyak pengalaman yang menarik, yang seronok sebenarnya. Tapi yang paling seronok, saya dapat membuat bengkel kartun. Sebenarnya itu adalah antara pengalaman yang paling seronok. Walaupun banyak lagi yang lebih menyeronokkan dalam bidang kartun ini, tapi saya sebenarnya seronok untuk menjadi tenaga pengajar dan mengajar pada bakat-bakat baru yang berminat untuk menjadi kartunis.
Saya seronok kerana dapat berkongsi pengalaman saya, bagaimana saya bermula. Saya pernah bekerjasama dengan Perpustakaan Negeri Perak membuat bengkel kartun 2 kali dalam sebulan yang diadakan pada setiap hujung minggu. Juga pernah membuat bengkel di Perpustakaan Negara dan beberapa sekolah lagi lah yang mengundang saya. Salah satu akan kenang sampai bila-bila adalah kursus asas melukis kartun di Uniza Terengganu, yang mana dalam kursus itu saya mengajar teknik-teknik melukis kartun, teknik-teknik dan asas melukis kartun kepada para tenaga pengajar di Uniza. Bengkel tersebut special bagi saya adalah kerana selama ini saya hanya mengajar budak-budak, kanak-kanak sekolah kan, orang-orang awam, tapi di Uniza tersebut saya mengajar para tenaga pengajar yang ingin mengetahui ataupun mendalami ilmu tentang asas-asas kartun, dan bayaran yang diterima juga agak tinggi lah, dan saya amat berterima kasih atas undangan tersebut. Nasihat saya pada mereka-mereka yang baru mencuburi dalam industri komik ataupun kartun di Malaysia ini, haruslah berani meneroka bidang-bidang cabang-cabang yang ada dalam dunia kartun dan komik. Rasanya peluang terbuka luas untuk mereka yang berani dan sanggup menghadapi cabaran. Seperti saya jugalah, bagaimana nak mencuburi dalam bidang kartun ini. Cabaran-cabaran itu mesti dihadapi dengan cekal dan yakin yang kita boleh, yang kita akan berjaya juga seperti mana kartunis-kartunis atau pelukis-pelukis komik yang ada di Malaysia. Sekian, terima kasih. Okay guys, begitulah cerita sedikit sebanyak tentang kartunis Ubud yang terkenal dengan kartun anak beranak, Ajis dan emaknya dalam majalah Ujang. Okay, kita jumpa lagi di next episode. Jangan lupa like dan subscribe. Bye! The Cartoon!